kena kacau selalu tak? Dah sebab hang terlupa mereka tu. Hang nampak kata hantu tu dulu. Hantu tu main. Dia main dalam bentuk yang kita suka. Sebab tu di Mesir payah jumpa hantu ni bentuk-bentuk ni. Kawan-kawan kita pernah juga nampak dia hantu-hantu ni di Mesir ni lah. Tapi nampak apa? Nampak putih, tak ada muka. Sebab apa? Sebab dia pun tak tahu nak fikir macam mana aku nak buat. Sebab orang Mesir tak nak fikir macam tu. Aku tak tahu nak fikir macam mana. Dia tak ada nak bincang dengan hantu-hantu di Malaysia. Hantu Malaysia kami orang Malaysia ada memang jenis tu kan? Kalau masuk hutan tengok tinggi, hantu galah. Kami buat jadi tinggi. Tu kalau kau bincang semua nak kena mengaji makan bahasa pula. Baik. Ngabuk bagi malam. Mazmum no. Jadi Sayyidina Umar tidak diikat, Nabi lagi tidak diikat. Nabi tak diikat langsung oleh Iblis. Iblis pun tak berani main. Sebab tu Nabi SAW dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW pernah menangkap Iblis. Iblis no, bukan syaitan. Iblis diikat di tiang di dalam Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, kalau tidak kerana aku ingat doa akhi Sulaiman, no? Kalau tidak kerana aku ingat doa saudaraku Sulaiman alaihissalam, maka sudah tentu aku akan biarkan kanak-kanak di Madinah pakat-pakat main sepak seorang sekali Iblis pada pagi esok. No? Tapi sebab aku ingat kata doa Nabi Allah Sulaiman untuk menguasai dunia dan makhluk-makhluk gaib yang lain, maka waktu tu aku teringat doa tu, aku terus buat kata tersebut dan lepaskan Iblis. Kenapa? Karena dia tawaduk. Karena baginda Nabi SAW tawaduk. Nah, maksudnya Nabi lebih pada tu lagi, lebih pada Nabi Allah Sulaiman lagi. Nah, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam hanya dikurniakan oleh Allah Ta'ala angin yang boleh tolak dia pergi ke mana-mana tempat dalam dunia saja. Nabi Muhammad SAW dikurniakan boleh naik sampai ke langit yang ketujuh, kemudian naik ke tempat yang Jibril pun tak naik. Jadi Nabi lebih daripada yang lain. Boleh faham? Itu kelebihan Nabi SAW. Setiap Nabi yang ada kelebihan, Nabi lebih daripada mereka. Itu kelebihan Nabi SAW. Termasuk ke dengan mula beberapa awal ni kan, cerita sikit-sikit pasal Rasulullah. Nabi kata kita kena cintakan Nabi SAW bukan kerana kelebihan Rasulullah SAW saja, kerana Nabi itu Nabi. Pada zat baginda Nabi SAW. Karena kalau kita cinta Nabi kerana kelebihan Nabi, maksudnya kita hanya melihat kelebihan. Kalau tak ada benda tu, maksudnya kita kata Nabi ni orang biasa. Kata kita kata kalau kata Nabi tidak ada apa-apa sekalipun, tapi Nabi itu adalah Nabi, maka kita akan cintakan Nabi lebih pada orang lain. Boleh faham? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Apa? Ayat sebut kita faham. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Nah, siapa yang dalam ayat 2 ayat ni semua cerita berkenaan siapa yang inginkan dunia, maka Allah Ta'ala akan percepatkan dunia pada dia, bagi dunia tersebut pada dia. Kemudian mereka akan tidak akan dapat apa-apa habuan di akhirat kelak di sisi Allah Ta'ala. Nampak tak? Dan dalam riwayat dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yukhda yawmal qiyamati alaihi rajul. Awal-awal manusia yang akan dihukumi ataupun dihakimi di hari kiamat nanti adalah seorang lelaki ustushhida fa utiya bihi, yang mana dia disyahid, maka dia didatangkan fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama 'amilta fiha, maka ditunjukkan balik apa yang dia buat pada kebaikan yang dia buat, tunjuk balik dia di perang, kemudian dia mati dalam peperangan. Kemudian Allah Ta'ala tanya fama 'amilta fiha, kamu buat apa dalam tu? Yang nikmat tadi kamu dapat tadi. Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku membunuh, aku berperang di jalan-Mu ya Allah sampailah aku mati syahid ya Allah. Qala kadzabta, kamu bohong. Allah Ta'ala tunjuk kepada dia, tengok dia ni betul ke tak? Nak mengaku apa yang tersirat dalam hati dia ataupun tidak. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi ditunjuk balik apa yang dia buat. Dia nak nampak hebat dia ni buat. Maka Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat di dunia itu? Apa yang kamu buat dalam peperangan tersebut? Aku berperang di jalan-Mu ya Allah. Aku berperang dan sampai aku syahid. Maka Allah Ta'ala kata kadzabta, kamu bohong. Nah, walakinnaka qatalta liqal jari'un. Nah, kamu ni sebenarnya bohong saja. Kamu pergi berperang, bukan nak suruh orang kata kamu ni
bukan nak beritahu kata kamu kerana aku berperang kerana aku, tapi kamu berperang hanya semata-mata kerana kamu nak tunjuk kata orang nak kata kepada kamu orang yang berani, orang yang hebat. Maka faqila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diarahkan, dia ditarik, dia kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Wa rajulun ta'allama al-ilma. Satu lagi lelaki pula ditanya juga. Ta'allama al-ilma wa 'allamah. Mengaji ilmu kemudian mengajarkan ilmu tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Kita kena jaga diri kita. Semua kita nanti akan jadi muallim, akan jadi mudarris, akan jadi ulama. Nah. Wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi. Dan kemudian seorang lagi pula, dia ada dua orang ni, satu mengaji ilmu kemudian mengajar, satu lagi pula orang yang sedap suara dia, mengajar Quran, mengaji Quran, hafal Quran. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqal qari'un. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Nampak? Kamu bohong juga. Dia kata kalau kamu buat apa ni? Kamu tunjuk, Allah tak tunjuk balik nikmat yang dia buat ketika dulu. Dia mengaji Quran, dia mengaji ilmu, kemudian Allah Taala tanya dia, apa yang kamu buat di dunia dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata lelaki tersebut, aku mengaji ilmu, aku mengajarkan, aku mengaji Quran dan aku bacakan hanya kerana Allah. Allah Taala kata kamu pembohong. Kamu mengaji kerana kamu nak suruh orang kata kamu alim. Kamu membaca Quran dengan sedap untuk bagi orang kata kepada kamu ni adalah pembaca Quran yang sedap, qari yang hebat. Dan katakan Allah Ta'ala kata, tarik dia, campakkan dalam neraka. Kenapa? Kerana niat dia yang tertib. Jadi kita betulkan niat kita sepanjang pengajian kita. Nah, eloklah kalau kata hadis ni tulis tak dalam rumah kita. Tak dalam pintu, elok nak keluar rumah tu tulis. Buat tulisan tak depan pintu rumah. Kalau nak keluar baca hadis ni. Allah. Niat ikhlas semua. Jangan niat kerana nak jadi alim. Bukan niat jadi alim. Jangan niat kerana nak tunjuk kata kita ni alim. Nak abang kata kita ni kemah daripada orang lain. Nah, jangan niat. Na'udzubillah min dzalik. Kita betulkan hati kita ni selalu. Ada seorang tok guru di Mekah, kita pernah cerita sebelum ni. Nah, ketika mana mengajak di Masjidil Haram. Sedang untuk mengajak tadi sedap hari. Mai futuhat yang suka banyak. Kalau ada Allahu Akbar, hebat semua. Anak murid semua tak ada nak tobik sebab terlalu banyak sangat futuhat yang Allah Taala bagi. Tengok dia futuhat banyak ni, dia rasa seronok. Kemah hari ni. Ha? Dia rasa kemah syarahan dia hari ni. Maka bila rasa kemah, terus dia tutup kitab. Aku dah tertipu dengan syaitan. Syaitan dah pujuk aku, suruh kata aku ni kemah. Maka ketika aku tutup kitab, dia balik rumah. Elok balik awal lah tu. Tutup kata anak murid komplek. Aku berhenti awal ke hari ni. Okey pak? Okey. Anak murid tak tahu, rupanya tu aku lawan iblis. Iblis kata kemah, dan dia tutup tu kitab. Sampai di rumah, ayah kepada ulama ni kata kepada ulama tu, kenapa balik awal? Dia kata ini tengah duduk banyak, dia rasa sedap pelik. Seronok tu keluar macam-macam yang benda pelik-pelik yang aku tak pernah cakap sebelum ni. Jadi benda-benda yang hebat-hebat keluar. Jadi aku bimbang, aku jadi riak. Waktu tu terlintang hati aku ni jadi hebat tu. Jadi aku tutup gelap balik. Maka ayah dia kata, kamu dah tertipu dengan iblis sebenarnya. Kamu dah tertipu kan? Kamu dah kalah dengan dia. Lawan betulnya dia kata. Dah ayah pun untuk guru juga. Ayah ulama untuk guru ya. Ayah dia kata kamu dah tertipu kan. Tidak awalnya yang kamu pergi tutup kitab apa? Iblis sebenarnya memang nak suruh kamu berhentilah. Nak bagi orang tak mengaji. Jadi kamu jangan berhentilah. Teruskan mengajar, lawan dengan iblis tadi ketika dalam kelas. Lawan. Nah. Satu cara ulama-ulama. Jadi banyak cara macam-macam. Ada yang guna cara yang ulama tadi guna, ada yang guna cara yang tok guru, yang ayah pada tok guru tadi guna. Jadi pelbagai. Dari mana? Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamati ya'ni rihaha." Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Siapa yang mengaji ilmu mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Yang mana mengaji bukan kerana Allah, hanya semata-mata untuk mendapatkan bahagian dunia. Maka dia tidak akan mendapati bau syurga di akhirat pula. Yang mana bau syurga tersebut boleh dihidu 500 tahun perjalanan.
5 waktu itu berjalan boleh bau lah. Tapi kalau ngaji tak betul, tak boleh bau. Walaupun duduk dekat dengan syurga. Boleh faham tak? Itu kena jaga elok. Kita nak kita boleh bau syurga tu bila dah bau masuk dah dekat sangat. Nah, dah bau tu masuk dekat sangat. وروينا عن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. Siapa yang mengaji ilmu yang mana bermanfaat untuk dari akhirat, tapi tiba-tiba dia hanya berniat untuk mendapatkan kelebihan di dunia semata-mata, hanya nak dapatkan kelebihan. Sebab tu mengaji ni kena betulkan niat kita. Nah, Allah Ta'ala akan nak tengok kita niat betul tak betul ni balik nanti. Bila kita dah mula untuk menyampaikan nanti, waktu tu nak tengok kita ni betul ke mengaji atau tidak. So, kadang-kadang bila kita mengaji, bila kita balik nanti jangan kita khianat dengan ilmu kita. Tu yang kita minta. Yang khianat dengan ilmu. Kamu masuk dalam jabatan apa pun, dalam jabatan agama ke semua sekali, jangan khianat tu. Khianat masuk dalam apa? Jangan buat terbalik macam kita mengaji. Kita mengaji lain, jangan pergi buat hukum yang lain. Haram lah. Kamu pernah susah duduk di Mesir, kamu masuk dalam jabatan zakat, kamu buat susah ke orang Mesir pula. Buat pelik-pelik, buat payah. Kamu dah pernah duduk di Mesir. Ya, kamu masuk jabatan zakat, nanti kamu balik. Ya, ada orang kita mungkin akan masuk jabatan zakat. Perak ke, Selangor ke, Kedah ke dan sebagainya. Dia masuk jabatan itu. Kamu kena jangan buat macam kan hak orang sebelum-sebelum ni buat. Hak buat pelik-pelik kat orang. Nah? Ni itu kena faham. Kalau mengajak pula, mengajak yang betul. Jangan duk lingkup orang, duk menipu orang, duk auta banyak daripada fatah. Yang kedua, jangan mengajak kerana nak mengampu orang. Ada jenis tu, tak berani nak mengajak. Kenapa? Takut nanti payah, jekoh ditolak. Tapi kami nak mengajak payah, nak masuk usrah, tak boleh. Nanti ditolak jekoh kami. Kami tak boleh ikut ni, nanti orang main ni cek selalu sebenarnya. Kami kena cek selalu. Kalau kata kami tak, kalau kami main je tempat ni, makan ni, jam tu tak boleh. Kalau buat usrah ni, daripada catat nama lah. Payah lah, tak boleh main. Apa 5 tahun lagi saya masuk. 5 tahun lepas tu naik pula masuk jabatan. Dah rajin ni kerja. Masuk jabatan. Masuk jabatan, banyak pula alasan lagi. Tak boleh pula. Lagi banyak macam lagi. Lepas tu dah kali dia kata tak apa 5 tahun lagi. Saya duduk jabatan 5 tahun ni. Lepas tu saya akan masuk lah usrah-usrah ni. Lepas tu naik pula jadi tempat lain pula dah. Lagi mampu ikut tu ya. Lepas tu accident. Mampu ikut usrah tapi pakai duduk talqin di kubur tu ya. Saya faham? Kita tak tahu kita nak mati bila. Jadi jangan kita habiskan masa kita ni dengan benda-benda mengarut-mengarut. Kan kita kata macam kita mengarut, tidak. Kadang-kadang dia jadi mengarut. Kenapa? Kerana dunia lebih banyak. Kita lebih suka dengan keluarga kita, dengan duit ringgit kita berbanding dengan kita nak sikit sembangkan itu pula. Kita suka pergi jalan di Tesco dengan bini kita, dengan anak-anak kita, tolak troli itu tolak troli itu penuh barang itu banyak sekali 400, itu kita suka. Seronok kerana duit banyak, jual gaji masuk. Dan banding kita ikut majlis-majlis ilmu, paling kita menyampaikan ilmu, banding kita duduk dengan majlis-majlis sikit, jadi kita duduk di usrah-usrah bersama dengan orang-orang yang berjuangkan agama Allah Ta'ala. Dia faham tak? Memperjuangkan agama Allah mana aja? UMNO sekalipun. UMNO berjuang. UMNO buat usaha. UMNO buat majlis tarik-lari dah lah. Sajalah kali UMNO tu ikut daripada usaha juga. Dah ni Fatul Bari masuk kan? Buat lepas usaha baru kan? Fatul Bari, terjadi Rizal Azizan, semua pupuk tu yang masuk kan? Buat kemah dalam YouTube tu ya. Itu ya. Baik. Ingat tu, tak bau syurga, tak bau syurga. Daripada Sayyidina Anas bin Malik wa Huzaifah dan Sayyidina Huzaifah al-Yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma liyumari bihi as-sufaha wa yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuh an-nas ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menuntut ilmu untuk nak bertelagah dengan orang yang bodoh, nak abang kata orang bodoh ni bodoh, macam-macam ni, main orang bodoh, main bicara, hang bodoh. Itu kita itu. Bukan macam saya kata tadi, itu tak apa kan.
Wa yukathira bihi ulama, dan juga untuk nak berdebat dengan para ulama, nak bagi nampak ulama tak betul, dia betul. Atau yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, ataupun nak bagi orang semua tengok ke dia lah apa kata dia kemah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, sedialah tempat siap-siap dalam api neraka. Boleh sedia siaplah. Nah, kalau niat gini, siaplah barang-barang. Kata Nabi SAW, nah, siap bekalan nak pergi masuk neraka. Jelas kamu dalam tempat dah tu lah. Boleh tak? Tu kena jaga elok. Moga-moga kita bukan termasuk di kalangan ahli neraka Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang selalu baca hadis Nabi SAW, selalu duduk dalam majlis hadis Rasulullah SAW, moga-moga orang-orang yang macam ni hati mereka akan sesa lembut dan dekat dengan Nabi SAW. Sebab selalu dengar kalam Nabi. Kalam apa lagi yang paling sedap kalau bukan kalam Nabi selepas kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas kalam Allah, kalam apa lagi paling sedap kalau bukan kalam Nabi? Sebab tu sebagai ulama kata, kami menyukai ilmu hadis karena dalam ilmu hadis adanya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kalam qala Allah, qala Rasulullah. Ada kalam qala Rasulullah. Bila sebut qala Rasulullah, oh ini memang hebat, sedap. Sebab Nabi sendiri yang cakap. Bila Nabi cakap, ada benda lain yang hebat, mengingat ke Rasul. Dia faham? Jadi orang yang baca hadis, kalau orang yang selalu duduk dalam majlis hadis, insya-Allah dia akan jadi orang yang baik. Sebab tu Nabi Sayyidina Abdullah bin Mubarak menyebut dalam kalamnya, dia kata apa? Idza qadaita bil idza tulita bil qada, kalau kamu diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin, qadi dan sebagainya, fa alayka bil asar, kamu wajib berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Langsung mengaji dulu sebelum berpegang dengan tangkat yang tinggi-tinggi. Karena bila baca hadis, bila kita reti hadis, kita tahu macam mana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi bermuamalah dengan orang dan sebagainya. Baru kita reti kan. Dan riwayat daripada Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, min riwayat Ka'b bin Malik wa qala fihi adqalahu Allahu an-nar, ditukar fala tabawa maq'aduhu minan nar kepada perkataan adqalahu Allahu an-nar, Allah Taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Nah, dan riwayat ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddu an-nasi 'adzaban yawm al-qiyamati 'alimun la yuntafa'u bih. Paling berat manusia yang akan disiksa oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti adalah orang alim yang tidak memberi manfaat dengannya. Apa? Dia tidak memberi manfaat dengannya dengan ilmunya sendiri. Maksud tidak beramal dengan ilmunya, tidak menyampaikan, tidak beramal. Dua-dua kali. Daripada Nabi SAW juga sebut syirarun nasi syirarul ulama, manusia yang paling jahat adalah ulama yang paling jahat. Mana? Lima. Syirarun nasi syirarul ulama. Ataupun boleh terima juga syirarun nasi syirarul ulama, manusia jadi jahat kenapa? Karena ulama jahat. Nak tengok kawan kampung semua jahat semua. Dan nak kata negara tu kenapa orang banyak jahat? Karena ramainya ulama yang jahat. Bukan kata ulama baik, tak ada, ulama jahat tu ramai lagi. Maksud ulama jahat ni adalah ulama dunia lah. Tak suka sebut perkataan dunia ni, maksudnya sonok dengan dunia dia. Dalam hadis riwayat Musnad Imam Darimi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala ya hamalat al-ilmi i'malu bihi fa innamal 'alimu man 'amila bima 'alima. Wahai orang-orang yang memegang ilmu. Ni Sayyidina Ali cakap dengan kita, orang-orang yang menanggung ilmu. Kalau ilmu apa? I'malu bihi fa innamal 'alimu man 'amila bima 'alima. Beramallah dengan ilmu tersebut. Karena apa? Sesungguhnya orang alim adalah orang yang beramal dengan apa yang dia ada ilmu. Wa wafaqa ilmahu wa 'amaluhu, dan bermuafaqat ilmunya dengan amalnya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-'ilma la yujawizu taraqiyahum. Dalam satu masa nanti ada satu kaum, sayakunu, akan datang nanti ada satu kaum yang mana mereka ni juga membawa ilmu tapi tidak lebih daripada tengkorak mereka. Maksud tak lebih pada, tak boleh lebih pada ni. Dia cakap ke mulut. Yukhalifu amaluhum ilmahum. Mereka bermukhalafah amalan dengan ilmu, mukhalafah boleh. Cakap lain, buat lain. Wa yukhalifu sariratuhum alaniyatahum. Mereka berbeza di antara waktu diam mereka, waktu sunyi mereka dengan waktu terang mereka. Waktu terang tunjuk baik, waktu dalam sunyi tunjuk nampak perangai dia tu. Wa yajlisuna hilafan yubahi ba'duhum ba'dha hatta inna ar-rajula la yarghabu 'ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yad'ahu ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah ta'ala.
Dan mereka ada dalam majlis mereka untuk apa? Yubahi ba'duhum ba'dha hatta inna ar-rajula la yaqtaba ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi. Hadis panggil ni dah zaman. Macam hari ni lah tu, zaman majlis. Nah, apa dia? Mereka akan duduk dalam majlis yubahi ba'duhum ba'dha, berbangga-bangga. Masing-masing mereka bangga-bangga. Cerita apalah dia mah. Orang lain tak rimai majlis kawan tu. Majlis kawan tu majlis Maharaja Lawak apa semua kali. Larang orang pergi majlis ni. Panggil dia ada orang yang mana? Ada Nabi sebut nanti. Hatta inna rajula, ada sehingga ada seorang lelaki la yaghdabu ala jalisi. Dia akan marah orang yang duduk dalam majlis dia, an yajlisa ila ghairi, untuk pergi ke majlis orang lain. Jangan pergi kawan tu berjawab lawak ayat majlis, mempermain-mainkan ilmu agama. Porak dia. Dan kalau orang tak main, kalau ustaz ni orang ramai main, jadi dia jealous, dengki, nak bawa orang panggil apa, misi UMNO dan kuncur-kuncur, terus sebut tu ya. Bukan dia sembunyi ya, sebut tu dia dah. Orang UMNO pada dengar dia elok ni. Dia ni UMNO, hampa dengar dia elok sikit. Ngaji rata-rata luar negara apa semua jadi bengong balik seorang UMNO. Bodoh. Dia dah tahu. Marah orang untuk ikut majlis-majlis ulama yang mana ajak orang kepada kebenaran, ajak orang kepada Islam, ajak orang untuk lawan dengan pemerintah yang zalim. Ni kan? Kali ikut buat lawak, main-main ilmu agama. Allahu Akbar. Tu betapa dengarkanlah, entahlah kata ni kalam orang-orang dengki, orang dengki, orang macam ni tidak perlu dilayan. View ramai tak? Apa view ramai orang nak dengar? Apa dia yang dia duduk mengarut pada tauhid? View ramai tengok view bawah. Tapi unlike lebih banyak pada like. Yang tu orang jaga-jaga orang macam ni. Orang-orang macam ni memang banyak cakap. Jangan duk simpan pergi pada orang lain. Apa dia ni, Allah saya tahu mak cakap pasal sunnah, mengikut sunnah ni lebih pada orang lain. Dia ikut sunnah, orang lain semua tak ikut sunnah. Dalam majlis ni, dalam majlis ilmu mereka, kalau mereka buat lawak, bodoh, tak ada masalah. Buat lawak pula apa? Buat lawak main dengan ulama-ulama. Tak ada masalah. Gerak, seronok masuk dalam majlis ni. Tapi kalau kata dalam majlis ustaz-ustaz lain, tok guru lain, kalau buat lawak lagi, ni mahal je lawak. Tok guru lawak, main-main ilmu agama. Hok dia. Tengok keadaan ustaz tu buat lawak macam jangan hang dah. Hang main-main dengan ulama terus. Lepas tu main-main hukum pula. Cakap benda yang tidak pasti. Ilmu tak ada, pakai hentam dia dekat. Ngaji UN habis benda lagi. Ngaji UN dia pun. Allah pula jangan haji Mekah 80 tahun. Bukan orang macam ni tak usah layan lebih-lebih jadi bodoh sekali-kali kita ni menoyak yang mahu menoyak. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah Ta'ala. Orang-orang macam ni amalan mereka tak naik lagi. Amalan mereka tidak akan naik kepada Allah Ta'ala. Bukan maksud Allah di langit. Ingat diri dia langit ni maksud dia apa? Tempat mulia, tempat gitu, tempat tinggi. Wa an Sufyan man izdada 'abdun 'ilma fazdada fid dunya raghbatan illa izdada min Allah bu'da. Seorang hamba yang bertambah ilmunya, maka bertambah lagi dunia, dia suka dengan dunia, maka ketika sebut tidak ada lain tidak bukan, maka bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Bertambah ilmu, bertambah dekat dengan dunia, maka bertambah jauh dari dengan Allah Ta'ala. Nampak? Itu kena ingat dia. Kita nak dapat dunia, dekat dengan Allah. Dunia ikut sekali dengan iman. Kalau kita berkalut dengan dunia, Allah tinggalkan kita. Dunia akan ikut dan bawa ke dunia itu kemana kamu nak pergi. Takkan kemana. Di mana? Dan disebut oleh Sayyidina Imam Muhammad ibn Salamah, man talaba al-haditha li ghairillahi ma qara bihi wal atharu bihi kathiratu. Siapa yang mengaji hadis bukan kerana Allah, maka bihi, maka dia tertipu dengan hadis tersebut. Dia tertipu dengan pengajian dia tadi. Wal atharu bihi katsiratun, tu bukan hadis dengan waktu dengan hadis dia. Wal atharu bihi katsirat, maksudnya banyak lagi hadis-hadis lain yang menceritakan berkenaan dengan orang yang dicela oleh Allah Ta'ala, yang mengaji bukan kerana Allah. Boleh faham? Baik, fasal berkenaan dengan Nahyil akbar wal wa'id syadid liman yu'zi aw yantaqisu al-fuqaha wal mutafaqqihin wal hassu ala ikramihim wa ta'dhima hurumatihim.
berkenaan dengan fasad, berkenaan dengan larangan yang sangat berat, yang sangat besar, dan juga satu ancaman yang sangat syadid kepada orang-orang yang menyakitkan ataupun merendah-rendahkan para fuqaha dan orang-orang yang belajar ilmu agama. Kita jangan jadi macam ni. Jangan jadi orang yang suka merendah-rendahkan para ulama dan merendah-rendahkan orang yang mengaji ilmu agama. Bukan ulama saja, orang mengaji ilmu. Walhasu ala ikramihim, dan suruhan untuk kita menghormati para fuqaha dan para mutafaqih, wa ta'zima hurmatihim. Kadang-kadang kita tengok di Malaysia orang-orang yang mana dia tak mengaji agama, tapi dia reti pasal hukum agama, dia reti sikit tahu tentang kedudukan ahli agama macam mana, maka dia lebih hormat daripada orang agama, hormat pada orang agama sendiri. Orang agama sama-sama orang agama, macam nak clear. Tak, macam nak cari pasal, nak kata apa orang tu, nak kata apa orang ni. Sedangkan patut kita berbangga orang makin suka dengan Islam. Tidak, kita makin tak suka bila tengok orang makin ramai dengan Islam. Orang makin ramai main dengan Islam, makin tak suka. Makin dia nak orang lagi kosong pada masjid, tu lagi dia suka. Daripada penuh masjid dengan orang, dengan majlis ilmu, dia lebih suka penuh masjid hari Jumaat tu ya, cukup kan. Lepas tu Tok Khatib bila baca wal imam yakhutub, terjemah tak? Ketika imam membaca khutbah. Bila ketika imam baca khutbah kan? Wal imam yakhutub, terjemahlah ketika imam membaca, ketika khatib berkhutbah, bukannya ketika khatib membaca khutbah. Bukannya hadis itu sebut wal imam yaqra'ul khutbah. Ada yaqra'ul khutbah, ada khutbah yakhutub, bukan yaqra'. Tapi dah jadi Malaysia dah jadi baca. Maka waktu tu terjemah bukan dia yang baca-baca. Ketika imam membaca khutbah. Ketika tu imam baca khutbah, padahal tu imam tu kan baca khutbah, dia nak berkhutbah. Dia imam jadi slack tu, nak baca khutbah. Buka tu tak khutbah, tak tahu lepas kan. Rabiul Awal dibaca kat kosong, jam tu. Jadi orang panggil apa? Kadang tak kenal tempat. Hari Jumaat dia nak hari tu, dia nak ramai penuh hari Jumaat. Ramai tidur daripada ramai dia nak majlis. Yang tidur daripada dia nak majlis. Ada lagi doa-doa yang macam tu. Pendakwah-pendakwah yang nak orang lari daripada majlis ilmu. Ini tu. Orang tak pergi majlis dia tak mau orang pergi majlis orang lain. Jenis ni orang laknat. Orang ni orang jenis laknat. Jenis ni dah dapat duit, gaji dapat, cakap dapat duit. Dia jenis ni, puak ni memang mengabuk. Kalau jaga puak. Memang. Jadi jangan lain. Jangan ikut orang macam ni, orang macam ni, orang ni. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mentakzimkan syair atau syiar-syiar Allah Ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, sungguhnya dia adalah daripada taqwal qulub, taqwa dalam hati, dalam jantung kita. Qulub ni jantung, bukan hati. Hati kiblah. Ramai orang semua qulub ni hati, tapi dah jadi terbiasa dah qulub ni hati semua. Pada hati dah masalah kiblah kita. Dia kiblah, kita dah makan kiblah. Pi Abu-Rami kiblah baik. Kiblah tu hati. Ada minta qulub. Qulub. Kiblah sebut. Qulub ni. Kiblah hati. Qulub ni apa ni, jantung. Qulub ni jantung. Yang Nabi sebut dalam hadis, ala wahyal qalb, maka itu adalah jantung. Kita terjemah hati. Kenapa? Karena dah biasa dengan bahasa Melayu itu. Walaupun tidak betul ya. Mungkin hati ni maksudnya hati sanubari, bukan hati itu ya. Hati sanubari maksudnya. Hati sanubari bukan jantung sanubari ya. Sebab tak ada dalam bahasa Melayu jantung sanubari. Dalam bahasa Melayu banyak salah, banyak kesilapan. Kalau tak silap aja, Dr. Burhanuddin Hilmi ada juga banyak juga kesilapan dalam peribahasa dan sebagainya. Ya. Orang Perak kan banyak juga bahasa Perak. Harakan pagar makan padi, bukan pagar kan pegar, dia harakan pegar. Kalau pergi tepuk kat cikgu bahasa Melayu kita, dia rock kita teruk. Cikgu pergi tulis kita harakan pegar makan padi. Dia kan budak hutang pegar, bukan pegar. Cikgu pun tak betul. Macam pegar ni burung kecil. Harapkan pegar. Kita kuliah lah, daripada kecil dulu dia kuliah lah. Dia dah nak kuliah kan. Awak pagar pula, bila pagar makan padi? Nak tanya balik. Bila masa pagar pergi berjalan makan padi? Harapkan pagar makan padi. Kita duk perak, pelik orang Melayu ni, pagar makan padi. Rupanya bila baca balik
Ustaz Dr. Burhanuddin Hilmi tegak tu baru je lah. Rupanya hak tu peribahasa orang Perak. Perak ni ada burung, ada burung pegang. Pegang pakai balik. Bila tulis dalam Jawi jadi bagat. Bagadara. Jadi bila terjemah balik tulis dalam bahasa Rumi pagar. Padahal pegang. Nak baca tak boleh. Pegang. Berbal. Jawab bahasa Melayu pagar. Pagar apa dia kata? Padahal tak tulis. Pegang kena. Kalau pegang. Sebab tu dia kata apa? Ilmu ni kena talaqi. Kena talaqi. Tak boleh kita duk ambil suka dengan kitabah, dengan qiraah semata-mata. Kena talaqi. Kena duduk dengan orang yang ahli dia. Orang negeri tu lah. Negeri Perak. Lepas tu kau kahwin orang Perak. Cik saja. Ada bini korang. Dah naknya celur. Cik dah mengaku tu. Dia tak asuk Perak. Saya selalu keliling dengan orang. Perak dah kan. Tajam lawan. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak lagi nak belajar. Ada lagi ada satu lagi. Hak silap apa ni? Ada ingat? Hak basuh kaki tu. Apa ni? Melepaskan batuk di tangga. Melepaskan batuk di tangga satu dia tu pun satu buat silap. Bukan batuk kan? Batok di tangga. Batok tu tempat yang nak siram kaki tu. Orang Perak panggil batok. Tak orang Perak mana tahu penyakit gerak kan? Allah Alam. Tapi tiba-tiba melepaskan batuk di tangga. Dia terjemah dia apa? Apa ni maksud melepaskan batuk di tangga? Buat kerja sampai dia orang. Kerja sampai dia orang. Jadi naik dia melepaskan batuk di tangga. Naik tangga puh. Kadang-kadang tak boleh. Kena tipu lah panjang hidup. Jadi ni ustaz-ustaz balik betulkan balik bahasa Melayu yang betul. Tengok balik peribahasa tu buat kita baru ni. Ahli bahasa ni biasa kena DBP ni, Dewan Bahasa Pustaka. Kata sakan sangat kau kaji bahasa kan. Takkan tu tak sedap kan. Takkan pegang dengan pagar. Sampai dah buat tahun dah nak tipu dengan pagar makan. Pagar main makan padi. Bila masa pagar tipu tuan buat pagar tu dah. Kan makan padi. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Syarah qulub tu bila ibad pegang tu. Syair ni maksudnya apa? Dalam ayat ni dalil nak bagi tahu apa? Di antara syair, di antara syiar Allah Taala apa dia? Ulama dan juga penuntut ilmu. Tu syiar. Jadi siapa yang mentakzimkan syiar, nanti mentakzimkan ulama dan juga ahli ilmu, penuntut ilmu, maka ketika tersebut itu adalah salah satu tanda daripada hati ini orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Beza orang takwa dengan orang tak takwa dia. Tengok orang ni dia ni menghormati orang berilmu tu tidak. Boleh faham tak? Malaysia Alhamdulillah. Kita tengok zaman dah ni makin suka kepada ilmu. Alhamdulillah setakat ni lah. Allah Alam kan. Moga-moga cepat lah sikit. Menang kan Haji. Nampak tu makin kemah lah sikit-sikit tu kan. Dan makin tersebar majlis ilmu ni betul orang kenal majlis ilmu. Itu kan mesti ceramah apa? Bukan ceramah politik. Tidak. Banyakkan majlis ilmu. Sebab tu kalau menang mana-mana negeri, banyakkan majlis ilmu. Tu yang paling penting. Paling penting majlis ilmu dulu. Kalau apa? Kalau tak semua tempat YB boleh pergi, melainkan dihantar wakil-wakil YB. Tahu tak? Ustaz-ustaz kan? Ustaz-ustaz yang cakap kan? Pilihlah habis kerja lu hentam. Tu pun tak jadi juga. Baca ilmu, lepas tu terang. Ada kait, masuk kaitan tersebut. Ni pada awal buka-buka kitab. Allah bodoh. Tutup kitab tu. Jangan begitu. Masuk buka kitab, dia dah baca kitab hukum Allah Ta'ala. Lepas tu terang sikit-sikit. Nampak orang je lah. Lagi orang tak main masjid pun dia akan main. Atas pagar, masuk pagar tu. Duduk atas pagar lama lah sangat. Ni duduk makan padi ni. Orang tadi beri kerebak tadi. Jaga tu. Zalika dalam ayat lain pula waqala ta'ala zalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Hurumatillah termasuk juga di kalangan perkara yang diazimkan, ditakzimkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama dan para mutafaqih. Waqala ta'ala waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan kamu punya diri kamu bersama kepada golongan muslimin, kepada golongan mukminin.
golongan mukminin yang lebih-lebih kisah dengan ulama dan juga ahlul ilmi, mutafaqih semua sekali. Tujuan ini. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Nampak tak? Siapa yang buat teruk, buat jahat kepada orang mukmin dan mukminat, mukminin mukminat. Lagi berat lagi pada mukminin mukminat ni orang yang mengaji ilmu agama Allah Taala, yang nak bawa hukum agama Allah Taala. Kamu pergi sakitkan hati mereka, maka kena jaga mereka. Atau orang yang mengaji bab hukum Allah Taala ni mesti dia akan hati. Dia tak akan sakitkan hati orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Taala. Dia faham tak? Dan dia tak akan halang untuk orang yang mengaji ilmu agama Allah Taala. Antara cara menyakitkan hati penuntut ilmu adalah menghalang mereka untuk mengaji di tempat yang sepatutnya dia mendapatkan ilmu. Nah, diletakkan pula syarat nak main ke Mesir berapa orang. Nah, dalam keadaan Mesir ni dengan keadaan kita, dengan kewangan sendiri, semua sendiri. Tiba-tiba nak halang-halang pula orang tu. Tak boleh. Haram hukumnya. Kalau kamu halang tadi tidak bersebab. Apa tujuan kamu halang? Dalam keadaan negara Mesir sendiri menerima untuk main banyak mana sendiri pun belajar. Tidak ada masalah. Jadi barang tak ada pula negeri nak halang. Tak boleh buat main belajar. Kenapa? Kerana balik lawan kami. La ilaha illallah. Nampak tak? Kenapa mereka lawan? Kerana mereka mengaji. Bila mereka mengaji, dia tahu benda betul, benda salah. Bila tahu mengaji benda betul, benda salah, oh balik bertentang dengan mereka. Dalil kata apa? Dalil kata hampa salah. Itu yang betul. Nah, jangan kata hantar dari sini, orang Malaysia pun tak berlawan. Tak payah, tak luar. Habis itu, tutup habis semua universiti. Nah, kata nanti semua masuk universiti, semua kacau kita. Semua kena motong getah. Semua kena motong getah. Haram masuk universiti. Kenapa? Bila aku masuk universiti, lawan kami. Jadi buat motong getah jadi. Mana? Selesai masalah. Tak selesai habis sudah. Dia kata main set lawan. Habis itu di Indonesia pun lawan. Habis tidak tak buat auku kan. Nah, kerana duk lawan buat auku. Betul? Lawan buang boleh. Selesai masalah? Tak selesai masalah. Dok-dok letak bangkit juga untuk lawan. Nah, jadi macam mana nak buat? Bagi betul bagi jadi betul elok. Ikut hukum Islam. Elok terus. Tapi dia tak mau ikut. Hukum Allah ni, hudud ni lucu lah. Kalau buat hukum hudud dalam keadaan ekonomi tidak stabil ni jadi masalah orang bodoh. Dan Quran dah sebut gitu. Ada. Hudud kena buat waktu ekonomi stabil. Ada. Mana ada sebut gitu. Hang yang pandai-pandai. Dia ingat ekonomi ni dengan otak. Buat hudud, negara takkan masuk. Pelabur-pelabur takkan masuk ke negara yang mana hudud dilaksanakan. Kerana Allah bimbang takut dipotong tangan. Allahu Akbar. Takkan orang tu kalau buat hukum Islam dalam sejarah Madinah, ada orang main daripada luar. Yang ramai main masuk Islam ada. Ramai main kabilah nak masuk Islam ramai. Ramai main berniaga di Madinah dengan keadaan yang bebas, tidak ada masalah. Cuma jangan buat teruk aja, jangan buat benda yang bermasalah. Itu jangan kata negara lain tak mampu Islam, jangan masuk buat masalah. Lepas tu kita masuk negara Islam, masuk potong tangan tu dulu. Nah kita ni dah masuk negara Islam ni, tak kena potong tangan. Tadi kata otak ni otak budak-budak lagi. Walaupun menjadi diri, itu tak masalah. Jangan jadi gitu. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Siapa yang melawan denganku, siapa yang menyakitkan waliku, maka aku izinkan berperang dengannya. Izin berperang ni dalil kata dosa besar. Kalau kita lawan dengan wali-wali Allah Ta'ala, maka wali ni siapa wali? Disebut dalam kitab Khatib Al-Baghdadi anil Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wal Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhuma qala in lam takun al-fuqaha'u awliya Allah falaysa lillahi waliyyun. Nampak tak? Seolah-olah kalau Imam Nawawi terjemah tu wali itu siapa? In lam takun al-fuqaha'u awliya, kalaulah para fuqaha, para ulama ini bukannya wali, falaysa lillahi waliyyun, maka tidak ada lagi wali bagi Allah Ta'ala. Maka dia kata apa? Nah, kita kata wali-wali ini adalah para ulama. Ulama itu wali Allah Ta'ala. Wa fi kalam Imam Syafi'i al-fuqaha'u al-'amilun, orang yang beramal. Maksudnya fuqaha yang beramal, bukan fuqaha dunia. Hak mengaji ilmu kerana dunia, nak buat fatwa untuk nak menangkan dunia ni. Bukan fuqaha itu lah maksudnya. Ini fuqaha yang beramal dengan ilmu, takutkan Allah Ta'ala. Tengok ulama-ulama dulu macam mana mereka dengan pemimpin-pemimpin mereka. Adakah? Sebab tu mereka hebat. Nama apa? Sebab ulama terlalu ikut sangat. Dan ini juga. Jadi pemimpin tidak menghormati lagi para ulama.
Zaman dulu ulama-ulama, contoh Al-Imam Al-Baijuri radhiyallahu taala anhu, ketika mengajar dalam Masjid Al-Azhar, sedang mengajar dalam Masjid Al-Azhar, masuk dia benar pada ketika tersebut, dia tak bangun. Dia tak bangun pada dia benar. Mana main-main, duduk dalam majlis. Dah bangun, sorry, bukan tempat dia ni. Hari bukan hari ham, aku nak bangun dekat. Kenapa? Pada gah ulama tersebut. Jadi dia pun takut tak kau ulama? Takut. Al-Imam Dardir sangat ditakuti oleh pemimpin pada ketika itu. Karena kalam dia kalau dia sebut, orang boleh bangkit pemberontak, boleh jatuh pemimpin pada tahun. Kalau dia kata kawannya zalim, kena lawan dia, jam terus tempur kawasan tersebut. Negeri itu akan hancur terus. Kenapa? Karena kalam dia. Hebat tak dia? Hebat. Zaman lah orang menyerah tak? Kenapa tak enak? Mana ulama boleh buat hormat dia? Jangan kata dalam orang yang benci dengan Islam, dalam perjuangan Islam sendiri pun orang nak berjuang, nak konon-konon nak berjuang Islam benci dengan ulama. Begitu. Berat lah zaman dah. Berat. Ni zaman dah akhir zaman dah. Mengaku bawa Islam tapi benci ulama. Boleh? Tahu? Nampak tak? Berat zaman dah. Zaman sangat berat. Jadi kita bersamalah dengan para ulama. Itu yang paling terbaik. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, man adha faqihan faqad adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adha Rasulullah faqad adha Allah azza wa jalla. Siapa yang menyakiti para fuqaha, maka menyakiti seorang faqih, maka dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyakiti Rasulullah, maka dia sebenarnya telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya. Lepas tu kena jaga sungguh kita ni dengan para ulama. Jangan kita cepat sangat hantar. Lepas tu kita kadang-kadang jadi ini, no? Jadi kita jadi galak sikit. Sebab apa? Bila ulama tadi jadi pemimpin, no? Bila ulama jadi pemimpin, dia lupa kata dia tu ulama, dalam masa sama dia pemimpin. Jadi dia boleh kutuk. Sebab apa? Sebab dia kata ni pemimpin, jadi boleh kutuk kan? Kutuk, padahal dia dalam masa sama dia ulama. Kamu kena ingat sikit, kena hormat dia, kalau dia tu ulama. Dia adat tak ada lah orang Malaysia gitu. Dia ulama, dan sama dia pegang satu tapuk pimpinan, jadi YB ke, jadi Puan Nur. Dia terlupa dah ulama tu, dia ingatan YB tu je. Maka dia kutuk macam kawan ni bukan ulama. Jaga-jaga, kamu tak akan dapat kemenangan sampai bila-bila kalau panggil dia. Boleh jaga? Boleh faham? Tu kena ingat. Wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi zimmatillah fala yatlubannakum Allah bi syai'in min zimmati. Siapa yang menunaikan solat subuh, nah, maka mereka ni adalah dalam tanggungan Allah Ta'ala. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min zimmati. Apa maksudnya? Fala yatlubannakumullahu fi syai'in bi syai'in min zimmati. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menuntut, terjemahnya fala yatlubannakumullahu bi syai'in min zimmati. Ada dalam riwayat itu dia kata fala tukhbirullaha fi zimmati. Riwayat ini menterjemahkan tadi. Nah, menterjemahkan dia fala yatlubannakumullahu fi bi syai'in min zimmati. Maksudnya Allah Taala tidak akan kalau siapa menaikkan solat subuh, maka Allah Taala dia ni akan berada dalam tanggungan Allah Taala. Maksudnya Allah Taala tidak akan mensia-siakan tanggungan tersebut. Maksudnya tidak akan mensia-siakan dia. Sampai kita bilang. Itu terjemahannya. Baik. Dalam hadis ini saya ingat satu cerita. Ada seorang pakcik ni di Masjid Al-Azhar. Amu Ahmad kau tak silap. Amu Ahmad. Tak tua, ada orang tua seorang, berasa tak perasaan. Orang tua yang jalan kalut-kalut sikit. Pakai baju oranye. Nah, ada penangan. Jalan kalut-kalut. Orang tua ni sangat lama di Masjid Al-Azhar. Sangat lama di Masjid Al-Azhar. Satu hari dalam kelas pengajian bersama dengan Syekhuna Ali Jumaah radhiyallahu ta'ala, mufti dia mesti. Dalam kelas Syekh Ali Jumaah, dengan Syekh Ali tengah mengajar, masa tu musim sejuk. Tiba-tiba kipas pusing. Musim sejuk, kipas membuka. Dan kipas tu pusing kat luar. Tiba-tiba pusing buka, kipas tu laju. Sejuk pun. Syekh marah tu. Syekh marah, Syekh kata, siapa yang buka ni? Panggil siapa yang buka ni. Panggil. Rupanya Amu Ahmad. Amu Ahmad ni yang buka. Dia tersilap buka. Jadi dia pun main kat Syekh ni. Dia main, dia suruh panggil siapa yang buka. Jadi anak murid seorang keluar, pergi cari siapa yang buka tadi. Amu Ahmad pun main dan mengaku, saya yang buka Syekh. Maka Syekh pun terus panggil Amu Ahmad. Nah, dia kata, Amu Ahmad, saya minta maaf kan saya termarah tadi.
Nah, saya minta maaf, saya termarah tadi kepada kamu karena kamu buka tadi. Sebab saya tak tahu kata kamu yang buka. Kalau kamu saya tahu kamu buka, saya tak akan marah. Kenapa? Kata dia ni tidak pernah tinggalkan solat subuh secara berjemaah berpuluh-puluh tahun di Al-Azhar. Orang yang tidak tinggalkan solat subuh berjemaah ni kata Nabi SAW, kata Nabi SAW kata Syekh Ali Jumaah, kalau tak tinggal 40 hari pun orang ni dah tak munafik dah. Dia ni bukan 40 hari, berpuluh tahun dah di Mekah, di Masjid Al-Azhar, tidak tinggalkan solat subuh secara berjemaah. Jadi dia ni bukan orang munafik. Boleh faham tak? Wali-wali kita akan kenal. Nah, dia wali Allah Ta'ala, kita tak kenal. Yang hanya kerja dia ada, sapu-sapuan di Masjid Al-Azhar. Tapi dia tu wali. Tu Al-Azhar ni orangnya sangat pelik-pelik. Nah, macam-macam ni. Lepas tu jangan kamu pandang rendah dengan orang yang bekerja dalam Masjid Al-Azhar. Terutama sekali Ibn Muhammad ni, ketua ni. Kerana dia sangat beradab dengan orang. Nah, dia sangat beradab dengan orang. Jadi kamu kena jaga. Kamu kena layan dia dengan baik. Lagi eloknya beli gad tu, bagi dia sikit. Gad? Tahu gad? Tahu tak? Boleh ingat gad ni, gad kaki tu. Bukan beli bagat. Beli gad tu, GAD tu. Nak beli burger. Kedai gad tu. Beli apa ni? Oh, bau tahu. Bau pasal pernah lalu gad kita roti. Beli gad. Beli roti juga semua, beli aish ke tok minyak ke semua. Bagi juga sekali-sekala kepada Abu Ahmad ni. Kenapa? Pada dia ni orang yang sangat berkhidmat kepada penuntut ilmu di Al-Azhar. No? Dia macam ni banyak dia. Kenapa? Kerana siapa yang sembuh maka dia dalam tanggungan Allah Ta'ala. Waqala al-Imam al-Hafidh Abu al-Qasim Ibn Asakir radhiyallahu ta'ala. Kata al-Imam al-Hafiz Ibn al-Qasim Abu al-Qasim Ibn Asakir ni tok guru kepada al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam. Dia yang ambil al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam sebagai anak murid, sebagai anak angkatnya. Dalam riwayat diceritakan Sayyidina Izzuddin Ibn Abdul Salam belajar ilmu ketika umur 40 tahun. Dalam riwayat sebut itu. Katanya dia mengaji umur 40 tahun berustaz ngaji. Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, sultan ulama. No? Sultan ulama mengaji umur 40. Dalam riwayat katanya kerana Sultan Ibn Abdul Salam waktu dia umur 40 tu, sebab apa dia mengaji? Kerana dia sedap kata kejahilan dia yang terlampau jahil pada ketika tersebut. Pada satu malam dia tidur malam, sedang tidur, aksiden. Tahan aksiden tu? Tahan aksiden? Tak. Ada salah, betul aksiden. Takkan tidur betul aksiden, dia buat kereta kan? Dia mimpi lah. Bahasa dia aksiden. Jadi bila dia mimpi aksiden, mimpi inilah mimpi yang menyebabkan keluar air mani. Dia keluar air mani, dia bangkit, dia dalam pahaman dia waktu tu bangkit kena mandi terus, mesti sejuk. Bila dia bangkit mesti kena mandi tu. Dengan keadaan air sejuk tu dia duduk di atas badan. Sebab dia tak boleh panas-panas air, tak boleh tak ada. Sebab kalau keluar air mani wajib mandi terus. Maka dia pun mandi. Selesai mandi, tidur balik. Semua dah baik. Bila tidur balik, mimpi lagi sekali lagi. Mimpi sekali lagi, mimpi lagi bangun mandi sekali lagi. Jadi dia mandi kali dengan keadaan sejuk tu, tidur balik. Selesai tidur, mimpi kali yang ketiga. Hebat sungguh, no? 3 kali mimpi. 3 kali mimpi, bangkit balik, tengah mandi, pensan tu kerana terlalu sejuk. Pensan tu no? Jadi sebabkan tu dia kata, aku ni sangat jahil. Lepas tu baru dia tahu. No? Lepas tu baru dia tahu, rupanya mandi wajib ni kalau mimpi lah 400 kali pun, sekali dia mandi. No? Simpan aja mandi hari pertama tu. Tak apa-apa tu. Itu mandi. Sekali kan dikelas sekali. Dia rupanya dia kata jahil sungguh. Lepas tu dia mengaji sampai jadi sultan di ulama. Mengaji 20 tahun. Umur 60 start mengajar pula sampai umur 80 tahun. Nah, 20 tahun mengajar. 20 tahun ngaji, 20 tahun mengajar. Jadi alim besar. Itu riwayat semua. Cuma yang saya jumpa dalam kitab-kitab sirah ceritakan berkenaan dengan Sayyidina Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam. Waktu dia kecil, dia bekerja sebagai pencuci masjid di Masjid Bani Umayyah, Masjid Umawi. Masjid Umawi besar di Syria, di Dimashq. Dia tukang cuci masjid bersama dengan ayah dia. Jadi waktu tu kecil lagi. Jadi ayah dia meninggal, dia teruskan pekerjaan tersebut, mencuci Masjid Umawi. Yang akhirnya dia menjadi khatib di Masjid Umawi. Dia akhirnya jadi khatib di Masjid Umawi dan mufti di Dimashq pada ketika tersebut dia. Yang pada mulanya bekerja sebagai pencuci masjid saja. Tok siap kan? Dia kerja sebagai pencuci masjid, budak lagi. Satu hari dia masuk dalam majlis seorang tok guru dengan keadaan berpakaian kerja.
Bila masuk, Tok Guru tadi tengok orang lain pakai jubah, pakai elok. Tiba-tiba dia pakai kerja. Maka dia halau keluar dalam masjid. Halau tu keluar. Tak boleh masuk dalam masjid. Bila duduk dalam dia tunduk teriak kat luar masjid. Dalam kawasan tempat paling putih tu kan. Tempat ruang besar tu macam Masjid Azhar tengah-tengah tu. Maka dia duduk menangis kat situ seorang-seorang. Maka Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, yang merupakan antara ketua ulama pada ketika tersebut, masuk pada ketika tersebut di Masjid Umawi. Bila dia masuk, tengok ada budak yang menangis. Maka dia tanya, kenapa teriak? Kenapa menangis? Dia kata, aku nak ikut majlis tadi, tapi Tok Guru halau aku pula kerana aku pakai macam. Maka Imam Nusaki masa tu terus masuk rasa cinta pada budak ni. Maka dia terus ambil sebagai anak angkat dia, dan dia berikan duit, belikan pakaian, dan memberikan selalu setiap bulan akan berikan duit kepada dia untuk mengaji. Dan antara guru yang paling berjasa kepada Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam adalah Al-Imam Ibnu Asakir.